Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Masuk akidah dalam Islam ialah akidah ni sama juga dengan erti kita ilmu tauhid. Akidah ilmu tauhid ataupun kalau lebih lanjut lagi kita panggil ilmu kalam. Iaitu memfokuskan, itu maksudnya memfokuskan menyelidiki dan juga memeriksa tentang kepercayaan seseorang kepada ketuhanan, kerasulan dan juga perkara-perkara sam'iyat, iaitu perkara-perkara ghaibiyat yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita melalui dalil ataupun bukti yakiniyah yang daripada segi nakliyah Al-Quran dan Hadis dan juga segi akliyah dari segi pemikiran seseorang. Bila kita sebut berkaitan dengan akidah ni, boleh menjurus, kalau maksud akidah ni lebih kepada iman, akidah ni iman kita tentang kepada siapa, iman kita, kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rukun-rukun iman yang seterusnya berserta dengan perkara-perkara sam'iyat. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita yakin bahawa Dia adalah Tuhan kita yang satu, dan apabila kita beriman kepada rukun iman yang lain, yang seterusnya, kita akan jadi mukmin yang sebenar-benar mukmin. Sebab bila kita percaya kepada Allah, seterusnya rukun iman, dia memberikan kepada kita kesan keimanan yang mendalam. Akidah itu kepercayaan. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang manusia, dia mestilah berakidah. Itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang penting iaitu kena beriman dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab dan sebagainya. Itu penting. Sekiranya dia tidak beriman dengan rukun iman tersebut, maka dia tidaklah jadi orang yang beriman. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa? Syafiqah. Syafiqah. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Saya nak tanya berkaitan akidah Islam. Boleh. Soalannya, pada pendapat awak atau pada pengertian awak sendiri, apa maksud akidah? Akidah ni pada saya dia bermaksud macam satu kepercayaan yang kukuh, so that kita percaya betul-betul kepada Allah lah, kepada Tuhan. Itu pada saya itu maksud dia. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Sebelum tu, nama siapa? Nama saya Mashtah binti Asmuri. Oh, datang sini buat apa? Saja je jalan-jalan. Sebab dah lama kan tak keluar. Okey, kalau saya nak tanya sedikit soalan boleh? Boleh. Soalan apa tu? Soalan berkaitan dengan akidah. Soalannya, apa pendapat awak tentang pengertian akidah Islam? Saya akidah Islam tu adalah keyakinan, keimanan dan kepercayaan dalam diri seseorang. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa? Nama saya Anis Zati. Baru lepas jogging Jogging betul-betul. Nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Okey, nak tanya berkaitan tentang akidah Islam. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama, apa pendapat awak tentang maksud akidah Islam itu sendiri? Pada pendapat saya, maksud untuk akidah Islam tu adalah keimanan kepada hakikat yang
Okey, ilmu akidah merupakan perkara yang penting kepada seseorang individu, Muslim dan juga bukan Muslim. Bagi seorang Muslim adalah penting kerana apa? Untuk menjalani kehidupan seorang tu, kita akan mendepani pelbagai cabaran, dugaan hidup. Jadi untuk mendepani cabaran hidup, kita hendaklah ada ilmu akidah yang kuat, mantap. Kerana tanpa ada ilmu akidah yang mantap, seseorang tu tidak mampu untuk meneruskan ujian, cabaran kehidupan mereka. Contohnya kita tengok kat sini, seseorang tu menghadapi stres, tekanan hidup. Contohnya tak ada duit. Kalau dia tak percaya kepada akidah, contohnya tidak percaya pada qada dan qadar Allah SWT, menyebabkan dia stres dan juga tanpa keilmuan dia akan bunuh diri. Okey, baik. Bila kita ditanya tentang penting ke tak akidah dalam kehidupan kita ni, tawaan lah kan, memang satu perkara yang sangat penting sebagai seorang Muslim, mempunyai akidah yang sangat mantap. Kalau kita kira sebagai satu pokok ni, bila kita tengok sebatang pokok tu, kalau tunjang dia tak kuat, maka pokok tu akan cepat mati. Begitu juga dengan kita sebagai seorang Muslim. Kalau tunjang kita tidak ada tunjang yang kuat, tunjang tu apa? Tunjang tu adalah keimanan, akidah kita. Kalau akidah kita tak mantap, tak kuat, samalah seperti sebatang pokok yang akan cepat mati. Umpama kita, kalau iman kita tak mantap, iman kita tak kuat, ataupun orang yang tidak ada keimanan yang kuat, dia akan cepat terpengaruh dengan anasi-anasi yang negatif. Bagi pendapat saya, kepentingan mempelajari ilmu akidah itu adalah penting dalam diri seseorang untuk menentukan tahap mana kehidupan dia, untuk keimanan dia. Pada saya penting, sebab dari kita belajar akidah ni, so kita boleh bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Selain daripada itu, kita juga boleh memantapkan kita punya iman. So kita lebih fokus untuk buat benda yang baik dan jauhkan benda-benda yang tak baik lah. Bagi saya, kepentingan mempelajari ilmu akidah ni adalah untuk memantapkan keimanan dalam hati tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala penting untuk mengetahui nama-nama Allah SWT. Kenapa? Sebab nama Allah Ta'ala ni antaranya kelebihan nama Allah Ta'ala, boleh kita membuat sebagai zikir harian kita, Asma'ul Husna Allah Ta'ala. Dengan zikir ni tekanan hidup kita dan juga masalah kita insya-Allah akan diselesaikan oleh Allah SWT. Di mana kita boleh tahu zikir-zikir tersebut mengikut lunah-lunah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita tengok Al-Basir, orang tak mahu melihat. Jadi apabila melihat segala perbuatan kita kena rasai bahawa orang tak mahu melihat, sama ada dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan khairat ramai. Apabila kita dalam keadaan mana ini, kita sentiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Patutnya kita hendaklah mengetahui nama-nama Allah, supaya keimanan kita kepada Allah SWT lebih mantap. Begitu juga dengan maksud-maksudnya yang ada. Tapi tidaklah jadi wajib kita mengetahui semua nama-nama Allah SWT. Tapi amat baik dan sepatutnya kita mengetahui nama Allah SWT dan kita mengetahui maksud-maksud nama-nama Allah SWT. Contohnya Ar-Razzaq, itu Allah SWT yang memberi rezeki kepada kita. Sebenarnya kita hanya berusaha sahaja, tapi yang memberi rezeki ialah Allah SWT. Kita menanam padi, kita hanya menanam padi dan bubur baja, tetapi yang menumbuhkannya, yang besarkannya dan memberi hasil kepada kita hanya Allah SWT. Bila ditanya cara untuk memantapkan akidah ni, banyak cara ya. Antaranya kita sebagai Muslim, sebagai yang beriman ni, kita kena rapat dengan Allah SWT. Jangan tinggal solat. InsyaAllah kita jaga solat, insyaAllah keimanan kita tu akan makin kuat.
Dan kalau antara cara lain juga kita boleh carilah orang yang orang baik-baik, para ulama. Kalau kita tak mampu, kalau macam remaja ni, dia carilah kawan-kawan yang boleh mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa mengingatkan dia kepada benda-benda yang baik, dan sentiasa bila cari kawan yang baik ni, dia akan mengajak kita kepada kebaikan, dia akan menegur kita bila kita buat salah. InsyaAllah akidah kita akan mantap oleh cara-cara tu lah. Ciri akidah yang salah iaitu yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu percaya lain pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun percaya bahawa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana akidah Kristian iaitu Trinity, mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan itu tiga dalam satu, iaitu Allah Tuhan, Mother and the Son. Jadi kalaulah sekiranya ada tiga Tuhan, dah tentulah Tuhan sebenarnya tidak berkuasa. Dia mesti satu, yang berkuasa mestilah satu. Sebenarnya kat Malaysia ni banyak je salah satu kita tak amalkan ajaran Islam lah. Contohnya sekarang paling famous LGBT. Lepas tu kalau kita menyembah berhala. Lepas tu sekarang kan macam ramai yang tak percaya dengan agama, atheist kot nama dia, macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Murtad tu semua kira ciri-ciri lah yang tak diakidah kan. Tu kan je. Ciri-ciri akidah yang salah adalah sesuatu benda yang menentang agama Islam, yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Contohnya LGBT, khurafat, syirik. Okey. Antara ciri-ciri akidah yang salah adalah yang paling obvious murtad lah. Murtad, so memang obviously ciri akidah yang salah. Yang kedua adalah bila akidah yang salah tu contohnya LGBT lah. Macam sekarang ni ramai kan yang LGBT, yang terpesong, tukar, transgender dan sebagainya.